Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Atika binti Jibril dari kelas DSI 2A. Okey, kami akan menerangkan tentang kategori dan cara menyucikan najis. Okey, dari segi penalan ialah najis dari perspektif Islam boleh didefinisikan kepada tiap-tiap benda kotor, iaitu tidak sah solat seseorang itu sekiranya hadir pada badan, pakaian dan tempat ia mengerjakan solat. Ta'rif najis ialah dari segi bahasa, najis bererti benda kotor seperti darah, air kencing dan tahi. Manakala dari segi istilah pula, segala kekotoran yang menghalang daripada sahnya solat seseorang tersebut. Antara dalil berkaitan najis ialah yang pertama, da'u wa la tadhum, yang bermaksud biarkan dia dan janganlah kalian menghalanginya. Anas berkata, ketika dia telah selesai kencing, maka Rasulullah SAW meminta setimba air lalu menyiramnya. Daripada muttafaqun alaihi. Dalil yang kedua ialah iza watiya ahdukum na'lihi al'azza fa inna turaba lahu tahur. Maksudnya ialah apabila salah seorang di antara kalian yang menginjak kotoran dengan sandalnya atau selipar atau kasutnya, maka tanah dapat menjadi penyuci baginya. Daripada ayat Abu Daud nomor surah 385. Dan dalil yang terakhir ialah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang bermaksud sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Maksudnya kat sini Allah lebih menyayangi kepada hamba-hambanya yang bertaubat terhadapnya dan lebih menyayangi dan berbangga kepada umatnya yang menyucikan diri, lebih bersih, lebih baik. Daripada surah Al-Baqarah ayat 222. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariah binti Muhammad Fuad dari kelas DSI 2A, DSI 20202472. Okey, saya ingin menerangkan tentang jenis-jenis najis dan contohnya. Okey, jenis-jenis najis terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama najis mukhaffafah, iaitu najis ringan. Yang kedua najis mutawasitah, iaitu najis pertengahan. Yang ketiga najis mughalazah, iaitu najis berat. Mari kita mengetahui contoh-contoh najis tersebut, iaitu yang pertama najis mukhaffafah, iaitu najis kencing atau tahi kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang hanya minum susu ibu dia sahaja tanpa makan atau minum apa-apa. Yang kedua, contoh najis mutawasitah, iaitu seperti tahi, darah, nanah dan muntah. Okey. Yang ketiga iaitu najis mughalazah, najis yang paling berat. Okey. Najis dia seperti contoh babi dan anjing dan seumpamanya. Okey. Okey, dengan kita mengetahui tentang jenis-jenis najis tersebut, supaya kita dapat terhindar daripada terkena najis-najis yang saya beritahu sebentar tadi. Dan seterusnya saya akan menyerahkan kepada kawan saya selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhuda binti Muhammad Siti, DSI 2A. Seperti mana yang kita tahu tadi, diberitahu bahawa jenis-jenis najis itu ada 3. Najis mukhaffafah, najis mutawasitah dan najis mughalazah. Jadi di sini saya ingin menyambung pembentangan sahabat saya tadi dengan menunjukkan cara-cara menyucikan najis-najis tersebut. So jom kita lihat cara menyucikan najis mukhaffafah, iaitu najis ringan. Gunakan kain kering
Untuk hilangkan najis tersebut, lap najis tersebut, renjiskan air mutlak ke tempat najis tadi dan lap sehingga kering. Menyucikan najis mutawasitah menggunakan air mutlak dan kain untuk hilangkan najis tersebut. Yang pertama, hilangkan najis di tempat yang terkena najis. Seterusnya, basuh tempat terkena najis dengan air mutlak sehingga hilang warna, bau dan rasa. Cara menyucikan najis mukhalazah adalah dengan menggunakan air tanah dan air mutlak. Yang pertama, buang najis di tempat yang terkena najis. Yang kedua, cuci tempat yang terkena najis tadi dengan menggunakan air tanah. Yang ketiga, cuci di tempat yang terkena najis tersebut dengan air mutlak sebanyak 7 kali. Sehingga hilang warna, bau dan rasa. Jadi di sini dapatlah saya simpulkan bahawa cara-cara menyucikan najis dalam 3 kategori tersebut sangatlah mudah dan saya yakin bahawa semua memahami dan dapat melakukan dengan baik sekiranya mengalami situasi tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azri Natasha binti Azwar Azbi. Saya dari kelas DSI 2A. Okey, saya akan menyambung pembentangan daripada sahabat saya sebentar tadi. Okey, Islam ni merupakan agama yang mementingkan kebersihan dan juga kesucian penggandungnya. Oleh itu saya akan membentangkan tentang hikmah bersuci. Okey, hikmah bersuci ini terbahagi kepada 4. Yang pertamanya adalah cegah jasmani dan rohani. Cegah jasmani dan rohani ni maksudnya daripada segi dalaman diri kita ni dan juga mental kita. Atau tak kira lah fizikal ke mental kan, tapi benda tu macam apa, bila kita macam cuba menjaga kesucian diri kita dan juga kebersihan diri kita, jadi dia akan memberi impak atau kesan kepada diri kita. Jadi bila kita macam tak ambil berat ke apa tentang kita punya kesucian diri kita atau kebersihan diri kita, jadi dia akan memberikan impak yang buruk daripada masyarakat terhadap kita. Oleh itu kita orang Islam, kita kenalah cuba untuk menjaga kesucian dan juga kebersihan diri kita. Okey, yang keduanya adalah hidup dengan selesa dan harmoni. Maksudnya apabila kita menjaga kesucian diri dan juga kebersihan, supaya kita dapat hidup dengan selesa dan juga harmoni, bukan sahaja untuk diri kita tapi untuk masyarakat yang lain juga atau orang sekeliling kita. Okey, yang ketiga pula adalah dapat belajar dengan selesa. Okey, yang kita tahu kita ni nak menuntut ilmu ke, kita nak belajar ke, kita kenalah mengamalkan adab menuntut ilmu, iaitu salah satunya menjaga kebersihan diri dan juga pastikan persekitaran masa kita menuntut ilmu tu atau belajar itu dalam keadaan suasana yang bersih lah. Jadi bila kita macam tak ambil tahu, macam memandang remeh terhadap keadaan sekeliling kita, jadi kita macam ilmu tu susah kita dapat sebab kita macam tak dapat fokuskan dalam keadaan yang macam tu. Okey, yang terakhir pula adalah terhindar daripada penyakit. Terhindar daripada penyakit ni sebab tu Islam juga mensyariatkan umatnya supaya menjaga kebersihan, supaya kita semua ni dapat terhindar daripada penyakit atau perkara yang tidak diingini.
Jadi sebab selalunya penyakit ni datang sebab seseorang itu tidak menjaga kebersihan. Oleh itu sebab itulah Islam mensyariatkan atau mewajibkan umatnya agar menjaga kebersihan dan juga kesucian diri. Okey, jadi kesimpulannya adalah Islam adalah agama yang mudah, bukan hendak merumitkan penganutnya. Sebab Islam juga mahu menjaga maruah atau martabat seorang penganutnya dengan menjaga kesucian juga kebersihan. Sebab bila kita macam mengabaikan tentang kebersihan ni juga akan mewujudkan pandangan atau persepsi negatif daripada masyarakat lain, tak kisahlah agama lain ke apa. Sebab itu pentingnya menjaga kesucian dan juga kebersihan agar juga orang lain tak was-was nak bergaul kita apa semua. Jadi macam tanpa timbullah rasa macam rimas ke apa kan lagi dekat-dekat macam tu lah. Okey, itu sahaja daripada saya. Segala yang kurang itu daripada saya, segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.